Shalom, 弟兄姐妹平安， salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. 弟兄姐妹平安。 Kita patut berbahagia karena Tuhan begitu setia, begitu mengasihi kita, sehingga Dia boleh mengizinkan kita untuk kembali, saudara, beribadah pada hari ini, saudara. 我们要向我们主献上感谢，因为他那么信实的、充满慈爱的，再一次给我们机会来到他的殿中来敬拜、赞美他。 Mari saudara, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, 这时 ayat 候， 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 这时候我们要请弟兄姐妹打开我们的圣经，起自于马太福音第5章第10到12节。 Kalau sudah menemukannya, saudara, kita boleh bersama-sama membuka, saudara. 如果找到了，我们一起来看， Dan mari kita membaca, 我们一起来诵读。 bersama-sama kita membaca. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bahasa Mandarin, saudara. 马太福音第5章第10到12节，我们一起来诵读：为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。 Mari sejenak kita boleh tundukkan kepala kita masuk dalam doa. 我们再次低头祷告。 Bapa, kami bersyukur karena sekali lagi Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah. 主，我们感谢你，你再次的积极我们来敬拜你。 Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menerima, mengerti, memahami akan firman-Mu. 求是你来帮助我们，好让我们可以领受、明白、行主的道。 Kiranya Roh Kudus yang menolong anak-anak Tuhan sepanjang zaman beribadah, Tuhan karuniakan kepada kami saat ini. 主啊，求圣灵也带领我们每一位，赐福于我们。 Kiranya api Roh Kudus yang membakar hati manusia untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, rela menderita bagi Tuhan, Tuhan karuniakan kepada kami. 求圣灵的火再次眺望、燃烧我们每个弟兄姐妹的心，好让我们有一颗热心来侍奉、敬拜、赞美主。 Dan kiranya ketekunan dan kesetiaan yang membuat hamba-hambamu di segala zaman setia mengikut Tuhan, setia melayani, bertumbuh dewasa dalam Tuhan karuniakan kepada kami. 好让在我们一生当中，我们忠心的跟随主、敬拜主，来侍奉主。 Dan kiranya Roh Kudus yang sama sertai kami saat kami merenungkan firman-Mu pagi hari ini. 同样，圣灵也帮助我们在今天早上思想主的话， Dan berikan kepada kami keberanian masing-masing untuk mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 赐给我们勇气，好让从你口中所说出来的每一句话， Dan untuk memegang janji firman-Mu. 紧紧抓住你的话， Dan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. 也是领受你向我们所应许的。 Karena kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan berhasil melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 我们相信主，你的话语不会突然的，你的话语必定会按照你的旨意而成全。 Dengar doa kami. 主啊，求你垂听我们的祷告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, di antara sekian banyak ajaran Tuhan Yesus, khotbah di bukit adalah yang paling terkenal, paling disukai, tetapi sekaligus juga yang paling sedikit dipahami, saudara. 主啊，在这个主耶稣那么多的教导这个当中呢，主耶稣在登山宝训的教导是最出名的，是最受人欢迎的，但是也是最少被人所理解的。 Sungguh ironis, saudara, paling dikenal, paling dikagumi, tapi paling tidak ditaati. 这个真的是非常讽刺的，是那么出名，是那么受人这个喜欢欢迎，但是却最少被人顺服的。 Mungkin saya minta tolong dibantu saja, saudara, untuk tayangannya. Ya. Oke, baik, saudara, kita kembali. Saudara, paling dikenal, dikagumi, tetapi paling tidak ditaati, saudara. 是被人所敬仰的，但是却是最少被人所顺服的。 Saudara, apa yang dimaksud dengan khotbah di bukit? 所谓的登山宝训是什么呢？
Istilah ini yaitu khotbah di bukit itu tidak ada saudara di dalam Injil Matius ataupun saudara di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri saudara. 就在其他的，在马可福音或其他经文是没有说到有关于这个登山宝训的事。 Dalam Alkitab kita LAI yang memberikan judul daripada perikop Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. 只有在这个马太福音从第5章那边所说到有关于主耶稣的登山宝训的事。 Dari mana sebetulnya saudara nama ini bisa muncul saudara? 这个名词是从哪里出现的呢？ Ya sebutan ini muncul pertama kali sebenarnya dari seorang bapak gereja yang hebat yang terkenal yaitu Agustinus dari Hippo. 是从这个奥古斯丁啊，自从那时候他开始所说的这句话。 Ya sebetulnya sebutan ini tidak salah saudara. 其实说的这句话是没有错的。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena terutama Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu memuat pengajaran sekaligus satu sistematik daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan di bukit-bukit Golgota di atas bukit saudara. 因为从马太福音第5章那 Di 边 bukit Galilea maksud saya. 就是讲到有关于主耶稣的这个教导，在哥哥他上他所教导的。 Jadi disusun oleh Matius berdasarkan pembagian dan pengembangannya yang kemudian mencapai klimaknya saudara pada akhirnya. 所以这个是马太所写的有关于主耶稣的登山宝训的教导，一直到这个高峰，在这个第5章这里。 Dan khotbah di bukit Tuhan Yesus ini diawali dengan 8 ucapan bahagia. 这个有关于主耶稣的登山宝训是有用这个有福了这句话所开始的。 Saudara inilah hebatnya Tuhan Yesus. 这个就是我们看到主耶稣的伟大。 Waktu dia membuka mulutnya. 当他开口的时候， Dia membuka mulutnya untuk mengajarkan kebenaran, untuk membentuk kita. 他开口就是说出他的真理来塑造我们。 Yang ia ucapkan bukan ucapan kutuk, saudara. 他所说的不是咒语， Bukan ucapan satu kekecewaan. Bukan kekecewaan 不是一个这个灰心的事， atau kemarahan. 或是怒气， Yang semuanya itu sebetulnya layak dan patut kita terima karena kita orang berdosa yang terus-menerus saudara kita mengecewakan Tuhan. 其实这一切是应该我们身为罪人应该所领受到的。 Tetapi justru yang keluar adalah ucapan-ucapan bahagianya. 但是从他口中却说出了这个有福的这句话。 Dan hari ini mari kita siapkan telinga kita, kita siapkan hati kita, bahkan segenap hidup kita untuk mendengar saudara. 所以我们今天应该是预备好我们的心、我们的耳朵来聆听主的话， Untuk merenungkan, 我们思想他的话， untuk meresapi, 思考他的话， untuk melakukan ucapan-ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. 要行主耶稣所说有福了这个教导的他的教导行在我们的生活当中。 Firman Tuhan hari ini ayat 10 daripada Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab mereka empunya kerajaan Allah. 今天我们所思考的经文是在马太福音第5章第10节那边说，为义所逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Saudara di sini saudara penderitaan yaitu saudara atau penganiayaan dikaitkan langsung dengan bahagia. 这边所谓说到苦难或者受逼迫，跟这个有福给他连 Ini 在 nampaknya 一个 tidak 关系， matching, tidak matching sama sekali. 这看起来根本不相配的。 Konsep manusia yang sudah jatuh dalam dosa mengenal arti hidup bahagia berbeda saudara dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. 我们身为已经掉在最终的人，我们的这个对于有福的这个观念，跟主耶稣所教导有福的这个观念是有所不同的。 Manusia yang sudah tercemar oleh dosa seringkali saudara memikirkan arti bahagia itu sesuai dengan standarnya saudara. 我们人类已经掉在最终的，已经受这个罪所污染的，我们的思想已经这个跟主耶稣所教导是完全不同。 Yaitu standar dirinya sebagai manusia yang berdosa berdasarkan ukuran, berdasarkan daripada penilaian dunia. 所以我们掉在最终的人呢，我们的标准是按照这个世界的标准来看的。 Saudara, bagi orang dunia itu bahagia kalau dalam hidupnya punya IBM PC gitu. 对世人来说，他们只要拥有这个所谓的 IBM PC， 就会有福了。 Kita sekarang zaman teknologi informasi, saudara, yang pertama kali komputer yang terkenal itu IBM gitu. 所以这个 IBM 是很出名的，是这个一台这个沟通的电脑。 Dunia mengatakan aku bahagia kalau punya intelektual, punya kepandaian, punya kepintaran, punya gelar yang begitu banyak. 世人说，你只要有这个知识，有这个学位，
你就会幸福。 punya pengetahuan yang melampaui pengetahuan orang-orang lainnya. 你只要你的知识超过其他人的话， Aku juga akan bahagia kalau aku punya beauty, yaitu kecantikan, ketampanan, kemolekan secara jasmani. 如果我们肉体上拥有美容，我们就也会幸福。 Aku bahagia kalau punya money, uang, saudara. Ya punya kekayaan, punya harta benda yang melimpah. Maka hidupku akan bahagia. 世人也说，只要我们拥有这个丰富的钱财，我们也会幸福。 Dan aku bahagia kalau punya posisi, punya jabatan yang tinggi, yang mapan. 如果我们有一个很好的地位、职位，我们也幸福。 Dan IBM-PC yang terakhir sih, kalau cozy, comfortable, punya kenyamanan dalam hidup. 刚才我们说 IBM PC 这个 C 的这个字是意思就是舒适。 Saudara, ini pandangan, saudara, definisi manusia tentang apa? Tentang bahagia. 这个就是人对于这个有福的这个观念。 Ya sebetulnya ini semua hanya sekedar pemuasan diri, karena memuaskan diri dengan segala kebutuhan materi sudah tercukupi begitu. Maka hidupku akan puas. 只要我们以我们身上这个物质，我们所能满足我们身上物质的需要，我们就幸福了。 Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, jelas mencatat mengenai arti bahagia yang lebih dalam daripada sekedar hal seperti ini, saudara. 刚才我们所读经文的确对于这个有福的这个含义更有深的这个意义。 Lebih dari segala kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi. 超过我们一切所需要的。 Tuhan Yesus dengan tegas, dengan jelas mengajarkan mengenai arti bahagia yang tidak sama, saudara, dengan konsep atau pengertian daripada manusia yang berdosa. 主耶稣在这边的教导有关于这个有福的这个意义呢，跟我们世人的这个所想的是完全不同。 Bahagia yang bukan jauh di depan, tapi bahagia yang bersama-sama pada waktu kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. 就是当我们行主的命令的时候，我们就会有福了。 Saudara, kalau IBM-PC tadi adalah aku bahagia kalau aku bisa mencapai sesuatu yang di depan yang menjadi impianku. 如果刚才我们所谓的这个 IBM PC 拥有它就有福了，就是比如说超过我们所想的。 Tetapi ucapan bahagia dari Tuhan Yesus adalah bahagia langsung kita dapatkan waktu kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam ucapan bahagia itu. 但是主耶稣所谓的这个有福，就是当我们行主的命令的时候，我们就会得到这个有福了。 Kalau dunia mengajarkan bahagia itu sesuatu yang aku dari luar ke dalam, tetapi yang diajarkan Tuhan adalah bahagia yang dari dalam terpancar keluar, tidak dipengaruhi oleh saudara lingkungan dari luar. 这个世上世人所教导有关有福的，是从依靠这个外在东西进到我们里面的。但是主耶稣的教导是从我们的内在所发出去外面的。 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. 为义受逼迫的人有福了。 Artinya waktu mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran, maka saat itulah orang itu Tuhan sebut sebagai berbahagia. 意思就是说，当这个人为义受逼迫的时候呢，他就有福了。 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. 为义受逼迫的人有 Saudara, 福了。 ucapan bahagia ini ditujukan kepada orang yang menderita karena dianiaya oleh sebab kebenaran. 有福了这句话是针对那些为义受逼迫的人的。 Nah, saudara, di dunia ini orang yang menderita itu, saudara, sama sekali tidak kita bayangkan sebagai orang yang bahagia. 因为在这个世界上，我们看到，如果一个人这个受逼迫的话，应该是他们就不会有福了， Saudara, 不快 dunia 乐。 tidak menganggap orang yang menderita itu bahagia. 我们不会明白说，为什么这个受逼迫的人会有福。 Justru menganggap orang yang menderita itu patut dikasihani. 我们认为这些受逼迫的人应该是可怜他的。 Tetapi sebaliknya, apakah yang menderita itu selalu bahagia, saudara? 这相反的，是否那些受逼迫的人一定是永远是快乐的呢？ Yang Tuhan Yesus maksudkan bukan sembarang menderita lalu bahagia, bukan, tetapi menderita oleh sebab kebenaran. 主耶稣在这边的教导不是随随便便受逼迫的那些情况之下，而是为义受逼迫的人。 Kalau dalam ayat 11 kebenaran itu disejajarkan dengan Yesus. Barang siapa dicela, dianiaya karena aku. Jadi aku Yesus itu disejajarkan dengan kebenaran karena Yesus adalah kebenaran. 这边为义受逼迫的人，就是跟主耶稣一样的，就是
他这里说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们，就有 Jadi 福了。” kebenaran sama dengan Kristus, menderita oleh sebab kebenaran, menderita demi Yesus itu sama disebut bahagia. 我们为主这个为义受逼迫，我们就有福了。 Saudara, kita hidup dalam zaman di mana kebenaran itu sudah seringkali menjadi relatif, bukan? Dalam zaman postmodern ini. 我们活在这个先进的这个时代里，所谓的这个义呢是相对的。 Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kebenaran, kita harus kembali kepada konsep Alkitab. 所以当我们谈到义的时候，我们要回到这个圣经上的观点， Yaitu kebenaran righteousness atau dikaiosune, saudara. 这就是所谓的义，就是这个公义， Itu adalah kebenaran yang adalah atribut Allah sendiri. 这就是上帝本身。 Jadi kebenaran yang telah ditunjuk oleh Allah untuk diakui, ditaati oleh manusia. 这就是上帝他显明自己他是公义的，所以人们必须来顺服。 Jadi artinya konsep kebenaran di sini adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. 所以这里所谓的这个公义的观点，就是我们去顺服、去执行上帝的旨意， Atau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah. 或者说是顺服上帝的旨意。 Dan kalau kemudian oleh karena dua hal itu kita menderita, maka Tuhan mengatakan menjanjikan berbahagialah engkau. 如果我们为着这两件事而受苦的话，那么主就告诉我们说，我们就有福了。 Saudara, jelas sekali bahwa pada bagian ini menunjukkan suatu pengertian dianiaya itu bukan karena melakukan kesalahan, saudara. 当然，这边很清楚告诉我们，你不是因为犯错而这个有福。 Dianiaya bukan karena melakukan sesuatu hal yang jahat. 你受逼迫不是因为你行了恶事。 Ya, kalau itu memang wajar untuk kemudian menderita. 如果是这样的话，你本来就理所当然被逼迫。 Tetapi dianiaya oleh sebab kebenaran. 但是你是因为义而受逼迫， Oleh sebab bertindak sesuai dengan kebenaran kitab suci. 因为你行按照圣经所说的， Melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh Tuhan. 你行上帝所要你做的， Melakukan sesuatu yang tidak kompromi dengan dosa dan kejahatan. 你所行的不是跟罪有妥协的， Apapun resikonya. 不管是有什么这个后果。 Dan oleh karena hal itu kemudian kita menderita. Yesus mengatakan berbahagialah engkau. 如果你是因为行的这几件事，你受逼迫、受苦，那么你就有福 Nah, 了。 pertanyaan muncul sekarang, siapakah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran? 现在问题就出现了，是谁为义受逼迫的人呢？ Jawabannya adalah apa, saudara? Yaitu orang-orang, saudara, yang sudah mengenal kebenaran dan kemudian menerima kebenaran itu dan kemudian mau hidup bagi kebenaran itu sendiri. 答案就是那些已经认识这个公义的人，并且接受公义的人，并且在他的生命当中把这个义行出来的人。 Saudara, tidak mungkin kalau orang belum mengenal kebenaran, belum mengenal Yesus, lalu mau menderita bagi Yesus, mau menderita bagi kebenaran, tidak mungkin, saudara. 不可能一个人若还没有认识主耶稣基督，他会为义受逼迫的。 Seseorang mau menderita bagi seseorang kalau dia sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh menerima, baru dia mau dan rela menderita baginya. 如果一个人愿意为另外一个人受苦、受逼迫的话，应该他是先已经认识了他，才愿意为他受苦。 Karena tak mungkin seseorang yang belum menerima, yang belum mengenal kebenaran, mau dan tahan dianiaya oleh sebab kebenaran. 所以不可能当一个人还没有接受这个义的时候，他愿意为义而受苦。 Saudara, maka ujian apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Apa kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus? Ketika ujian, penganiayaan, penderitaan datang, saudara rela, saudara tetap sukacita, berarti saudara sungguh-sungguh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamat dalam hidupmu. 所以当在你生命当中经历到这个苦难试验的时候，你是否真正的这个接受主耶稣成为你的救主呢？ Saudara, telah lama gereja-gereja Tiongkok itu menderita penganiayaan, saudara. 在中国的许多的教会已经很长时间 Saya 受到 seringkali 逼迫。 sudah 2 kali ya. Waktu itu saya berkhotbah di Guangzhou sebelum ditutup, sebelum kita serahkan pengembalaan kepada gereja rekan di sana. Dan 1 kali di Hong Kong, saudara.
曾经在这个广州还有香港在那边分享主的话语过。 Waktu di 讲道 Guangzhou, ibadah kita kan siang. Jadi pagi hari saya sempatkan ibadah di gereja induk yang dua bahasa mereka. Bahasa Mandarin, entah satunya bahasa apa, bahasa etnis di Tiongkok, saudara. Jadi diterjemahkan tapi dua bahasa yang sama-sama saya tidak bisa mengerti. 在这个广州我讲过道的时候，是在这个上午讲道，他是用2种Tapi 这 saya 个 merasakan saudara 话语，就是 betapa 广东话跟 antusias 华语。 mereka ibadah. Berdesak-desaan waktu itu. 那边很多人拥挤的人， Nah, sering saya mendengar karena penganiayaan terhadap gereja-gereja Tiongkok, orang mengatakan betapa kasihannya orang-orang Kristen di Tiongkok, mereka dianiaya dengan sangat keras. 他们说在这个中国的这个基督徒，他们受很大的逼迫，很可怜。 Khususnya teman-teman saya yang studi di Barat, saudara. Khususnya teman-teman saya, hamba Tuhan yang studi di negara-negara Barat. 尤其是在这个西部国家的我的朋友们听到， Saya justru berpikir terbalik. 我就相反的 Saya berkata 想法。 mereka orang-orang Kristen di Tiongkok justru yang berbahagia, kamu yang patut dikasihani. 我反而说，他们在中国受逼迫的基督徒，他们是有福的反而我是应该是被可怜的。 Waktu saya mengatakan itu, yang muncul dalam pikiran saya adalah kalimat Tuhan Yesus ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dianiaya dan difitnah segala yang jahat kepadamu. 当我对他们说这句话的时候，我就想到主耶稣所教导这句话：为义受逼迫的人有福了。因我被辱骂、被逼迫的，你们就有福了。 Gereja di Tiongkok mereka adalah yang beruntung, saudara. 在中国的他们的这个教会，他们是有福的， Mereka yang diberkati. 他们是受祝福的。 Justru kamulah yang harus dikasihani. 应该我们这些人是应该受要被可怜的。 Saudara, berbaik atau tidak tergantung dari sudut mana kita memandang. 所以我们就看我们从哪个角度去思考。 Jika kita memandang dari sudut rohani, orang Kristen di Tiongkok harus dicemburui dalam tanda kutip. Karena berkat rohani yang besar Tuhan limpahkan kepada mereka, saudara. 如果我们从这个属灵的角度来看这个中国教会，我们是应该是嫉妒他们的，因为他们是受到这个许大的这个祝福与恩典。 Mereka yang sungguh mengerti apa artinya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. 他们就是那些真正明白主耶稣教导说为义受逼迫的人有福了。 Tapi sayang sekali, saudara. 那是很可惜的。 Gereja masa kini sudah telah terbiasa memandang segala sesuatu itu sama dengan dunia memandang. 现今的教会，他们都看法跟这世界人的看法都一样了。 Saya pernah baca buku autobiografi dari Wang Mingtao, saudara. 我曾经读过这个王明道的这个 Dia 他的 pernah 这个自传。 Pendeta Wang Mingtao almarhum mengatakan, aku tidak layak menderita demi Yesus Kristus. Tetapi jika Allah memberikan hak istimewa itu kepadaku, aku akan menganggapnya sebagai suatu berkat yang besar. 王明道这样子说：“我是不配为主耶稣而受苦的，但是主如果赐给我这个特权的话，那么我就会把它看成为是一个很大的祝福。 Berbahagialah orang yang menderita oleh sebab kebenaran. 为义受逼迫的人有福了。” Wang Mingtao, saudara, memahami akan ajaran Tuhan Yesus dengan baik. 王明道呢，他对主耶稣的教导是非常明白的。 Penderitaan demi Kristus itu merupakan satu hak istimewa, saudara, suatu penghargaan yang begitu besar, saudara. 为主耶稣而受苦是一个很大的、极大的特权。 Dan dia, hamba Tuhan yang besar ini, dia tidak menganggap dirinya layak menerima hal itu. 这是一位很大的这个神仆，但是他却说他不配为主耶稣受苦。 Saudara, di sini perbedaan antara orang yang berpikir daging dan berpikir secara rohani. 这个就是如果一个人以肉体或者跟这个以属灵上的这个所思考的不同的 Orang yang 地方。 berpikir secara daging akan, saudara, menganggap mengasihani orang yang menderita karena kebenaran. 以肉体所思考的人，他们就会看那些被逼迫受苦的人，可怜他们。 Tetapi orang yang punya pola pikir rohani, dia akan menganggap penderitaan demi kebenaran ada satu hak istimewa, yaitu hak istimewa yang begitu tinggi, saudara, karena menderita demi Yesus, saudara. 但是有属灵的这个观点的人来去思考的话呢，看那些为义受逼迫的人是有福的，他们是拥有一个
极大极高的一个特权。 Saudara, siapakah kita ini, saudara? Kalau kita diizinkan menderita demi Yesus. 弟兄姐妹，我们是谁呢？我们被允许 Saya 为主 percaya 耶稣 kita 受逼 sebagai 迫。 orang tua. 我 Kalau 相 kita 信我 punya 们是， anak-anak, apalagi anak masih kecil, saudara. 我们身为 Waktu anak kita sakit, 父母亲的，当我们孩子 kita 生 mungkin 病 akan 的时候， berkata, Tuhan, tolong tuker saja biar saya yang menderita, tapi anak saya sembuh. Saya mau gantikan dia. 我们可能也会说：“求主来，好让我们来代替我们的孩子受苦，好让我 Itu 生病 hak 就好。 istimewa, saudara, dari seorang ayah atau ibu untuk anaknya, ”这就 untuk yang 是 dikasihinya. 这就是父母亲这个给孩子们的一个特权。 Kalau kemudian Tuhan beri kepada kita hak itu untuk kita menderita beri Tuhan, betapa berbahagianya kita, saudara. 如果我们的主赐给我们特权，就是可以来为义为他来受苦的话，那么我们是多么幸福的人呢？ Reformator gereja Martin Luther pernah mengatakan seperti ini, saudara. 马丁路德曾经这样子 Gereja 说： adalah kumpulan dari mereka yang dianiaya dan mati martir demi Injil. 教会就是一群为主受逼迫的，并且这个为福音信道的人。 John Calvin, saudara, juga mengatakan seperti ini. Dia 夏文 mengatakan 曾经这样 demikian. 子说： Kita tidak bisa menjadi laskar-laskar Kristus dengan kondisi lain selain menemukan sebagian besar dari dunia memusuhi kita dan mengejar kita bahkan sampai mati. Persoalannya adalah seperti ini. Setan, penguasa dunia ini, tidak akan pernah berhenti mengisi pengikut-pengikutnya dengan kemarahan untuk mengadakan permusuhan terhadap anggota-anggota Kristus. 教文曾经这样子说：我们不能成为基督的精兵，在这个其他的情况之下，除了我们发现这个在世界上大部分的人是跟我们这个是敌对的，他们也是来追我们，甚至想追杀我们。问题是说，这个撒旦呢是掌管这个世界的，他也不会停止来追求、来夺取跟随他的人。 Saudara, saya mau katakan, ini yang dikatakan Alkitab, bahwa penderitaan sesungguhnya adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. 我要向大家说，这个苦难就是一闪进入天国的门。 Mengapa saya bisa sampai poin ini, saudara? Saya akan terangkan, saudara. 我为什么会这样子说呢？我 Saudara, 向 kalau 大家 kita 解说。 merenungkan semua ucapan-ucapan bahagia, intinya hanya satu, yaitu, saudara, karakter-karakter yang dituntut Tuhan bagi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga atau yang mewarisi kerajaan surga. 主耶稣的所谓的教导，就是有关于一些我们拥有的这个品格，好让我们有资格，这个可以进入到这个天国。 Pertanyaan bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana kita dapat mewarisi kerajaan surga? 问题说，我们怎能才能进到这个天国，能继承这个天国呢？ Tuhan Yesus memberikan jawabannya, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. 主耶稣教导我们说，为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Siapakah yang akan mewarisi kerajaan surga? 有谁会继承天 Mereka 国 yang 呢？ dianiaya oleh sebab kebenaran. 是那些为义受逼迫的人。 Siapakah yang akan dianiaya oleh sebab kebenaran? 是谁是为义受逼迫的人呢？ Itu orang yang miskin rohani di hadapan Allah. 是这个在上帝面前虚心的人， Itu orang yang berduka cita. 是哀痛的人， Orang yang lemah lembut. 是 Orang yang lemah lembut. 温柔的人， Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. 是饥渴慕义的人， Orang yang murah hatinya. 是有怜惜心的人， Orang yang suci hatinya. 是清心的人， Orang yang membawa damai. 是使人和睦的人。 Kalau saudara punya karakter-karakter itu di dalam dunia seperti kita ini, saudara, 如果你在这个世界上拥有像这样的品格的话， pasti saudara akan mengalami penderitaan. 你一定会这个受逼迫。 Dan semua karakter itu bukan menggambarkan orang dengan bermacam-macam, tapi sebetulnya menggambarkan satu orang dengan aspek-aspek yang berbeda-beda. 这个不是说就许多人拥有这品格，但是你是在你的生活上，在各层面是拥有像这样的品格。 Jadi artinya jika kita rela miskin rohani di hadapan Allah,
意思就是说，如果当我们在上帝的面前 Jika 有一个 kita 虚心的话， lapar dan haus akan kebenaran, 如果我们饥渴慕义的 jika 时候 kita，murah hati, 我们有怜惜的心 jika，kita membawa damai, 如果我们使人和睦， kita akan dianiaya, 我们就会受逼迫， kita akan menderita. 我们会受苦。 Jangan kita keliru dalam hal ini, saudara. 我们在这方面不要有误解， Karena Yesus mengatakan kita pasti akan dianiaya. 因为主耶稣说我们一定会这个 Rasul 受逼 Paulus, 迫。 Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Dia mengatakan memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 保罗在提摩太后书第3章12节那边说：“凡立志在基督耶稣里， Saudara, 敬虔度 penganiayaan 日 ini, 日的，也都要受逼迫。 penganiayaan ini bukan berarti secara fisik. Saudara. 这所谓的受逼迫，不是肉 Mungkin 体上的 secara 逼 fisik 迫， banyak orang yang bisa tahan. 可能肉 Yang 体上 lebih 的逼 lagi 迫很多人可以 penganiayaan 忍受， secara rohani. 而是属灵上的逼迫， Mungkin selama hidup kita tidak pernah mengalami penganiayaan secara fisik. 或者我们一生中也不会受到这 Tetapi 个肉体上的 penganiayaan 逼 yang 迫， menggerogoti iman kita, yang mengkompromikan iman kita, saudara. 但是可能我们在属灵上会有受到 Yang 一些 membuat 的这个逼 hati 迫， orang kudus seperti Nuh pada zamannya yang menangisi zamannya. 就好像在挪亚那时代为那时代的人哭泣。 Oleh sebab itu, jikalau selama kita hidup kita tidak pernah merasa menderita, merasa dianiaya, maka pasti terdapat sesuatu yang salah dengan iman kekristenan kita. 如果我们在我们一生当中没有经历到这个为受逼迫的，那么我们的这个信心一定有一点出现错 Semua 误 ini 了。 berarti penderitaan dalam Kristus atau oleh sebab kebenaran adalah sebuah pintu gerbang dan jalan menuju kerajaan surga. 我们为主耶稣这个受逼迫，就是我们这个往天国的道路了。 Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu lain untuk masuk dalam kerajaan surga kecuali melalui pintu gerbang penderitaan oleh sebab kebenaran. 我们没有其他的门可以通到这个天国了，除了就是我们为这个公义而受苦的这个道路。 Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 14 ayat 19 sampai 22, Saudara. Di situ Paulus maksud saya, baru saja Saudara dia dilempari batu dan dikira sudah mati. 我们来看《使徒行传》14章19节那边，那时候保罗刚刚被石头打， Tapi kemudian dia diberikan kekuatan Tuhan, dia bisa bangun, dia masuk kota, lalu dia ketemu dengan murid-muridnya. 然后主就赐给他力量，最后他可以 Ayat 站起 22, 来 loncat 进到 ayat 城 22. 去见其他的门徒。 Dikatakan di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. ayat berapa？ 22. 在22节那边，他就兼顾门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：我们进入神的国，必须经历许多的艰难。 Bagaimana dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mengalami banyak sengsara? 我们要经历许多的这个艰难，才能进入这个天国。 Ya, kesengsara digambarkan sebagai satu pintu yang olehnya kita masuk dalam kerajaan surga. 所以在这里这个描述这个苦难艰难是一扇门，进入这个天国的一扇门。 Maka ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, Saudara, di dalam Lukas pasal 13 ayat 24. 这也是主耶 Tuhan Yesus 稣在 berkata, 路加福音13章24节那边说的。 Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. 主耶稣说：“你们要努力进窄门， Bagaimana, Saudara? 要如何？ Di mana? 在哪里呢？ Melalui pintu yang sesak itu. 透过这个窄门， Itulah pintu penganiayaan, pintu kesengsaraan, pintu penderitaan demi Yesus. 这就是为主耶稣受逼迫的一个门。 Berbagilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab merekalah yang punya kerajaan surga. 为受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。 Berbagilah kamu, jikalau karena aku, kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan kepadamu segala yang jahat. 人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。 Saudara, saya akan menjelaskan secara singkat dan menutup khotbah ini
dengan nilai rohani dari penderitaan. Jangan takut kita menderita demi Kristus, karena ada nilai rohani yang melampaui, yang upahnya kekal, saudara. 我在这里要向大家解说有关于这个属灵上这个价值，我们不要怕这个面对这个苦难逼迫，因为有属灵很高的价值。 Sejak saat ini kita perlu memahami nilai rohani penderitaan. 所以我们需要明白这个受苦这个属灵上的价值。 Agar kalau suatu saat penderitaan itu datang, kita siap menyambutnya dengan sukacita, karena itu adalah pintu masuk gerbang kerajaan surga. 好让当有一天这个逼迫苦难临到我们的时候呢，我们已经预备了好心，因为这个门就是通往天国的这个道路的门。 Kalau saudara membaca perjanjian lama perjanjian baru, para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang menderita. Mereka menderita maka mereka dipilih oleh Allah, atau sebaliknya Allah memilih mereka untuk mereka menderita demi Tuhan. 如果我们看旧约圣经那边，那些先知也是被人们所逼迫，是上帝拣选他们为上帝受逼迫的人。 Kita punya 5 jari ya, 5 jari. 我们 Maka ini 有 adalah 5 alasan mengapa berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. 这边有5个理由，为什么这边说为一受逼迫的人有福了？ Yang pertama, 第一 jadi yang pertama ya. Yang pertama, penderitaan itu membuktikan bahwa kita bukan dari dunia ini. 第一就是这个困难受逼迫，证明我们不是属于这个世界的。 Yohanes 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. 约翰福音第15章19节那里说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。” Saudara, pertama-tama kita dapat bersukacita, saudara, di dalam penderitaan dan penganiayaan. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa kita bukan dari dunia ini, tempat kita di surga bersama dengan Tuhan. 第一的理由就是我们为什么为义受逼迫是有福呢？因为我们不是属于这个世界的，我们是属于我们的主的。 Dunia benci kita karena kita bukan dari dunia. 这个世界恨我们，因为我们不是属于这个世界的人。 Sekiranya kita dari dunia ini, mereka tidak akan menganiaya kita. 如果我们是属这个世界的，那么世界就会逼迫我们。 Dengan kata lain, kita saudara dianiaya sebagai seorang Kristen karena kita memiliki satu tanda bahwa kita bukan dari dunia ini. 换句话说，我们身为基督徒，我们受逼迫，是因为我们不是属这个世界的。 Tandanya apa? Hidup dalam kebenaran. 它的这个象征是什么呢？就是我们在公义里而活。 Maka jadi orang Kristen jangan ikut-ikutan dunia, saudara. 所以我们不要跟随这个世界。 Dunia benci kebenaran karena ketika kebenaran itu ada, maka ketidakbenaran menjadi tersingkap. 因为这个世界它憎恨这个公义，所以它也是恨我们。 Berbahagialah orang yang menderita dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena apa? Karena penderitaan itu membuktikan bahwa kita bukan dari dunia ini. 为义受逼迫的人有福了，为什么呢？因为我们不属这个世界的。 Yang kedua, mengapa berbahagia menderita demi kebenaran, saudara? 第二的理由，为什么我们为义 Karena 受逼迫是 penderitaan 有 itu 福的呢？ memurnikan iman kita. 因为这个苦难、这个逼迫洁净了我们的信心。 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. 在彼得前书第1章第6、第7节那里说：“因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。” Kalau kita emas, kita tidak akan takut untuk diuji dengan api. 如果我们是金子的话，我们就不怕被火这个烧。 Kemurnian iman itu saudara diuji dengan apa? Dengan
ujian penderitaan. 这个纯洁纯净的信心要被什么来试验呢？就是要被这个苦难逼迫来试验它。 Tetapi bukan sembarang penderitaan, tapi penderitaan oleh sebab kebenaran, penderitaan demi Yesus. 不是随便的这个受苦，而是我们为公义、为主耶稣的受苦、受逼迫。 Yang ketiga, saudara, jadi yang ketiga. Mengapa kita berbahagia ketika menderita oleh sebab kebenaran? 为什么这个我们为义而受逼迫有福了呢？第三个理由， Karena penderitaan itu telah membuat kita berhenti berbuat dosa. 因为这个逼迫受苦使我们停止这个犯罪。 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang ada jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 彼得前书第4章第1、第2节那里说：“基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经以罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情意，只从上帝的旨意，在世度一下的光阴。” Saudara, seringkali karena Tuhan mengasihi untuk menghentikan dosa, seringkali Tuhan berikan penderitaan. Waktu dia mengalami penderitaan, maka dia berhenti berbuat dosa. 常常我们就是因为经历了这个苦难，我们就会以罪断绝这个关系。 Saudara, kadang-kadang sakit penyakit, kesulitan, kebangkrutan itu berkat Tuhan yang menghentikan kita dari perbuatan dosa kita. 常常当我们经历到疾病或者这个经济上的困难的时候呢，这样的这个逼迫困难常常会使我们停止犯罪，以罪断绝了。 Itu agar kita supaya bertobat. 好让我们会悔改， Sehingga ketika kita bertobat, 好让我们可以悔改， Tuhan memulihkan bahkan mengembalikan lebih-lebih lagi. 好让我们可以恢复。 Saudara, ketika kita menderita demi kebenaran, maka tidak ada lagi kita berpikir untuk berbuat dosa. 当我们为义受逼迫的时候，我们就不会想起这个犯罪了。 Maka berbahagialah orang yang dianiaya, yang menderita oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. 所以为义受逼迫的人、受苦的人，他们有福了， Jadi 因为天国是他们的。 Mengapa berbahagia orang yang menderita oleh sebab kebenaran? 第四个理由，为什么为义受逼迫的 Karena 人有福了？ penderitaan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya yang lain. 因为呢，这个逼迫呢，证明我们爱主胜过一切。 Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 11 daripada Matius pasal 5. 马太福音第5章11节那边说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了。” Jika kita sampai mau rela menderita demi Yesus, berarti kita mencintai Yesus, saudara, lebih daripada yang lain. 如果我们愿意为主耶稣而受苦、受逼迫，证明我们爱主胜过一切。 Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang mau menjadi pengikut Dia, saudara. 主耶稣曾经向他要跟随他的人这样子 Dalam 说。 Matius 10 ayat 37 sampai 38, Tuhan pernah berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 马太福音第10章37、38节那里说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他十字架跟从我的，也不配做我的门徒。” Dengan kita rela dan berani menderita demi Yesus, itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. 当我们乐意愿意为主而受苦、受逼迫的时候呢，就证明我们爱我们的主，我们的主胜过一切。 Maka berbahagialah. Yang kelima, 第5个理由， mengapa berbahagia orang yang menderita oleh sebab kebenaran? 第5个理由，为什么为义受逼迫的人有福了呢？ Ayat
12 daripada Matius pasal 5 mengatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 马太福音第5章12节那边告诉我们说，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。 Kita berbahagia karena penderitaan demi Kristus itu, demi kebenaran itu, membawa upah yang besar di surga. 我们为义为主耶稣受逼迫是有福的，因为我们在天上的赏赐是大的。 Sampai dikatakan kita disejajarkan dengan nabi-nabi. 甚至在这里说，我们与先知是一样同等的。 Disejajarkan dengan Adam, dengan Nuh, dengan Musa, dengan Daniel, dengan Samuel, dengan Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Siapakah kita ini, saudara? 我们就是把我们视为跟这个亚当、摩西、以赛亚、撒母耳、但以理等等其他先知看成为同等的。 我们到底是谁呢？ Dan lebih daripada itu para nabi, mereka dipilih Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Maka upah yang besar itu menanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. 所以，我们如果为义为主耶稣受逼迫的，我们是有福的，因为我们在天上的赏赐是大的。 Oleh sebab itu saudara, jangan kita gentar, jangan kita takut kalau kita mesti harus menderita demi Kristus. Demi kebenaran, saudara. 所以弟兄姐妹，当你们要为义为主耶稣而受逼迫的时候，我们不要惧怕， Karena ada upah yang menanti yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berani menderita oleh sebab kebenaran, berani menderita demi Yesus. 因为主耶稣在天上已经预备好一个很大的赏赐给我们。如果我们愿意为义为主耶稣而受逼迫， Saudara Pendeta Dr. Stephen Tong pernah memberikan ilustrasi mengenai perbedaan antara bunga asli dan bunga palsu di dalam sebuah kelas di mana saya sudah mengikuti sebagai muridnya, mengikuti akan kelas-kelasnya. 唐中荣牧师曾经这样子解说有关于如何去辨解这个假的花跟真的花。 Beliau pernah mengatakan bunga asli tidak akan pernah takut kalau dipatahkan, dihancurkan, dikoyakkan, saudara, diremukkan. 这个真的花，它就不会怕被撕破、被折断、被毁坏。 Ini seperti bunga asli, saudara ya. Diremukkan, semakin diremukkan, kenapa? Karena akan semakin keluar harum baunya. 这就是一朵这个真的花，它不怕被这个弄坏的，因为你越压它的话，那么它的这馨香花的味道会更出来。 Kalau bunga plastik dikasih pewangi, dikasih apapun, saudara, parfum, tidak berguna. 3 hari, saudara, itu saudara akan menjadi bau lagi. 这个假塑胶的话，你给它一些香料、一些香水，这个没有用了，过几天它也不会再香了。 Dicium kembali yang baunya bau plastik. Kecuali kena COVID, saudara nggak bisa membau ya, saudara ya. Kehilangan indera perasa. 这个塑胶的话，过了几天你再闻也不会闻到它的香味了。 Tapi bunga asli tidak takut, dirusak, dihancurkan, ditindas, malah akan semakin keluar harumnya, semakin tindas, semakin harum. 如果这个真花你越去想弄坏它、压它的话，它就会越发出它的香味。 Mengapa bisa? 为什么呢？ Karena itulah sifat hakiki hidupnya. 这就是因为它的这个本质。 Demikian juga orang yang sudah menerima kebenaran, yang sudah percaya kebenaran, 也像就是那些已经领受公义的人、接受公义的人， maka biarpun mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, ia akan tetap menunjukkan kualitas diri sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. 所以当他面对困难、受到逼迫的时候呢，他会证明他自己，他会显出他就是已经为公义而活的人。 Maukah saudara menjadi orang berbahagia? 你要成为有福的人吗？ Ucapan bahagia itu tutup dengan kalimat yang dikatakan Tuhan tentang penderitaan dikaitkan dengan kebahagiaan. 主耶稣的教导却说，教导我们这个有福跟这个受逼迫是把它连上关系的。 Mari saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan kita sama-sama sekali lagi membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12, saudara.
Demikian Matius 5, 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Meringkaskan, silakan. 我们再次来诵读这个马太福音第5章第10到12节。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。 Untuk meringkaskan apa yang saya khotbahkan hari ini, bisa ditampilkan 5 alasan ya. Sebagai kesimpulan 5 alasan tadi, supaya saudara yang mau mencatat sudah bisa mencatatnya. Kita bisa berbahagia saudara, karena penderitaan itu membuktikan bahwa kita bukan dari dunia ini. Penderitaan itu memurnikan iman kita. Penderitaan itu saudara membuat kita berhenti berbuat dosa. Penderitaan itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Dan penderitaan oleh sebab kebenaran demi Kristus itu membawa upah yang besar yang menanti di dalam kerajaan surga. 我要给我今天所给大家分享主的话来做一个总结，再次的给大家看这个有关于5个理由，为什么我们为义受逼迫是有福的。第一个就是这个苦难，就是证明我们不属这个世界的，苦难就是要洁净我们的信心。这个凡为这个义而受苦的人呢，就以罪断绝了，不再犯罪了。苦难呢，就会证明我们爱主胜过一切。这个苦难也会给我们在天上这个很大的赏赐。 Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 我们来低头来祷告。 Di masa-masa menjelang kami menantikan Jumat Agung dan Paskah ini ya Tuhan. 主啊，在这个要进入这个纪念你的受难节的时候， Kami mengingat, merenungkan ucapan bahagia Tuhan Yesus yang ke-8. 主啊，我们思考你所说的有福的这个第8句的话。 Kami ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. 主啊，我们成为有福的人。 Meskipun kalau kemudian datang penganiayaan penderitaan demi Kristus oleh sebab kebenaran, kami tidak gentar ya Tuhan. 虽然我们必须要面对这个苦难，只要我们是为义为主耶稣而受苦的话，我们就不惧怕。 Justru sebuah kebahagiaan yang besar kalau kami memiliki hak istimewa yang seperti itu. 主啊，如果我们拥有这样的福，是为主而受逼迫的，这个是极大的福气。 Teguhkan dan kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan GKI Jemaat Pluit. 主啊，求你兼顾三新中堂的弟兄姐 Menghadapi 妹， segala macam perubahan zaman. 好让我们可以面对这个世代的变化 Tetap，setia kepada Tuhan dan firman-Nya. 忠心于主的话， Menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia di mata Tuhan. 我们在主的眼前成为有福的人。 Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami, tapi akan menyertai senantiasa jemaat-Mu. 我们相信主耶稣从不离弃我们，你常与我们同 Roh 在。 Kudus membimbing, menguatkan, dan menghibur kami. 圣灵也是带领、安慰、坚固我们， Agar kami tidak jatuh pada waktu penderitaan itu kami alami. 好让我们在面对受苦的时候呢，我们不跌倒， Tapi justru iman kami semakin dimurnikan. 而是我们的信心再次的 Justru 被洁净， Kami semakin menyadari kami bukan berasal dari dunia ini. 甚至好让我们更清楚知道我们不属这个世 Justru 界， itu membuat kami berhenti untuk berbuat dosa. 好让我们停止犯罪， Dan kami semakin mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. 好让我们爱主更深， Dan kami dimampukan menunjukkan pandangan kami kepada upah yang besar yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga bagi kami. 好让我们的这个专心，我们的心是专注在你赐给我们在天上极大的赏赐。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，谢谢你， Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。